Dan bagi mengulas lanjut mengenai perkembangan politik semasa dan implikasi sekiranya pilihan raya umum PRU ke-15 dipercepatkan, di talian bersama kita Profesor Mahdi Abdul Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia. Profesor, terima kasih kerana bersama kita di Buletin Awani Jam ini. Ya, sama. Okey Prof, kalau kita melihat bila semalam satu kenyataan daripada Datuk Seri Wan Junaidi mengenai tarikh perubahan kepada tarikh pembentangan belanjawan 2023 itu, apa yang mungkin Prof dapat simpulkan mengenai perkara itu? Adakah ini adalah petunjuk kepada pilihan raya umum ke-15 itu akan disegerakan, akan berlangsung juga tahun ini atau bagaimana Prof? Saya melihat mungkin apabila pembentangan bajet itu dipercepatkan, ia mungkin satu kemungkinan bahawa pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi. Kerana kita tahu selalunya pembentangan bajet dibuat pada hujung bulan 10 ketika mana Dewan bersidang. Namun sudah tentulah apabila dia diawalkan 3 minggu daripada tempoh yang sebelum ini, mungkin ada petanda bahawa perlunya ada pembentangan bajet awal bagi memastikan kerajaan bersedia untuk melakukan pilihan raya yang ke-15 nanti. Okey. Prof, dalam kita melihat juga mengenai implikasi kepada pilihan raya ini, kita banyak mendengar ada frasa mengatakan juga yang mana ini adalah tuntutan setengah ahli politik. Tetapi dari waktu ini, sesuaikah pilihan raya umum ke-15 itu untuk rakyat? Maknanya kita baru saja ekonomi negara baru saja pulih daripada COVID-19 dan rakyat orang kata baru saja bernafas untuk memulakan kehidupan secara pasca pandemik itu, beralih transisinya kepada endemik dan rakyat sekarang merangkak dan juga mahu membetulkan ekonomi itu. Bagaimana, adakah ini waktu sesuai Prof? Bagi saya tidak, kerana kalau kita lihat kepada keadaan dalam negara kita pada ketika ini, kita tahu bahawa ekonomi masih lagi belum berada pada landasan yang sepatutnya. Dan juga kita tahu bahawa pada ketika ini masyarakat baru sahaja keluar daripada tempoh di mana kita terpaksa mengharungi krisis COVID-19 yang memakan masa hampir 2 tahun, dan kita lihat ramai daripada rakyat kita terutama yang kehilangan pekerjaan, yang baru sahaja boleh setengah-setengah itu baru sahaja boleh mendapat pekerjaan, boleh melakukan pekerjaan dan mendapat kehidupan yang agak baik sedikit daripada sebelum ini. Jadi sudah tentulah tempoh masa pada ketika ini jika sekiranya parlimen dibubarkan dan pilihan raya diadakan, ia bukanlah satu tempoh yang sangat sesuai untuk kebanyakan rakyat. Kerana kita tahu kesengsaraan rakyat jelata yang menghadapi masalah COVID itu sangat terkesan, dan jika sekiranya mereka terpaksa pula berhadapan dengan keadaan pilihan raya yang mungkin sudah tentulah akan memberikan tekanan dalam keadaan di mana mereka sangat sukar untuk meneruskan kehidupan, maka kalau kita melihat rata-rata pandangan rakyat jelata, sebenarnya mereka masih lagi tidak bersedia sepenuhnya untuk mengadakan pilihan raya ataupun untuk keluar mengundi. Jadi pemimpin-pemimpin politik perlu juga melihat perkara ini, kerana suara rakyat itu sangat penting, dan kita perlu melihat bahawa jika sekiranya rakyat tidak begitu bersedia untuk menghadapi PRU yang ke-15 ini, sudah tentu ia akan memberikan kesan kepada jumlah pengundian yang akan keluar mengundi nanti. Jadi saya kira mana-mana parti politik perlu melihat perkara ini dengan lebih rasional dan mengambil kira keadaan semasa dan tuntutan semasa yang berlaku pada hari ini, dan memikirkan dengan lebih bijaksana apakah pandangan rakyat jelata pada ketika ini perlu diambil kira bagi memastikan bahawa mereka juga bersetuju untuk mengadakan pilihan raya. Kerana kita tidak mahu pilihan raya itu diadakan hanya semata-mata bagi mengadakan pilihan raya tanpa mengambil kira pandangan rakyat jelata yang sudah tentulah sangat-sangat penting dalam keadaan di mana mereka sekarang ini baru sahaja pulih daripada kehidupan yang sengsara yang dialami sebelum ini. Baik, Prof, ingin juga saya tanyakan mengenai sekiranya lah implikasinya juga pilihan raya itu PRU ke-15 diadakan, adakah sebab kita melihat kepada bagaimana kerajaan sekarang juga
sedang mengatur gerak strategi mengenai bantuan-bantuan membantu rakyat, polisi-polisi untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Dan adakah dengan mengadakan PRU ke-15 sejurus saja selepas pembentangan bajet, yang maknanya kita tidak tahu polisi itu akan ke mana dan menunggu, dan bagaimana ini akan memberi kesan kepada rakyat dan juga negara, Prof? Ya, betul. Kerana kita lihat bahawa peruntukan-peruntukan yang telah pun dibuat pengumuman sebelum ini oleh kerajaan dan juga bantuan-bantuan yang diberikan secara bersasar kepada penduduk-penduduk dalam negara kita sudah tentulah nanti akan terkesan. Kerana kita melihat rata-rata rakyat yang berada dalam kesusahan terutamanya kepada kumpulan B40 masih lagi mengharapkan bantuan sepenuhnya daripada kerajaan untuk mereka pulih daripada kehidupan mereka. Dan sudah tentulah segala bantuan-bantuan ini perlu diberikan perhatian dan pelaksanaan yang lebih khusus. Dan sudah tentulah bila adanya pilihan raya, maka dari segi hala tuju bantuan-bantuan ini mungkin akan memberikan kesan. Dan kita melihat bahawa jika bantuan-bantuan sebegini terhenti, ia akan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada penduduk-penduduk yang terkesan, terutama bukan saja yang berada di luar bandar, bahkan juga masyarakat-masyarakat yang berada di bandar yang juga sangat terkesan dan sangat memerlukan kepada bantuan-bantuan kerajaan. Jadi sudah tentulah kumpulan petani, pesawah, kita lihat pekebun kecil, kita lihat kepada kumpulan nelayan yang sangat memerlukan bantuan berterusan daripada kerajaan, mestilah mereka terus mengharapkan supaya bantuan ini diberikan kepada mereka sehinggalah mungkin keadaan di mana mereka boleh pulih berdikari dengan sendirinya, mungkin tanpa mengharapkan lagi bantuan daripada kerajaan. Tetapi apabila keadaan semasa yang memerlukan supaya bantuan sebegini diteruskan yang telah diberikan kepada kumpulan-kumpulan ini secara bersasar, sudah tentulah apabila adanya pilihan raya, hala tuju selepas itu adalah satu perkara yang tidak menentu dan mungkin kita akan melihat bahawa kadang-kadang bantuan-bantuan sebegini mungkin akan terganggu jika sekiranya berlaku sesuatu perubahan dari segi kepimpinan dalam negara kita. Jadi bagi saya, keadaan pada ketika ini sebenarnya tidak memungkinkan untuk rakyat terutama yang mengalami kehidupan yang sukar untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka terganggu akibat daripada sesuatu perubahan dalam kepimpinan negara dan mereka tidak lagi akan memperolehi bantuan-bantuan yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Baik. Prof, ingin juga saya tanyakan tadi, jika sebelum tadi kita mainkan ulasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, yang mengatakan ini bukti Perdana Menteri menghadapi tekanan dalaman di bawah telunjuk pimpinan UMNO. Komen Prof? Bagi saya, pada ketika ini semua pihak kena melihat kepada perkara dan agenda yang lebih besar dalam negara. Sudah tentulah kita melihat bahawa walaupun ada isu-isu dalaman yang berlaku dalam parti, namun setiap pemimpin politik dalam negara kita perlu melihat apakah sebenarnya kepentingan-kepentingan yang perlu diutamakan. Dan sudah tentulah kalau kita melihat yang paling penting ialah kepentingan rakyat jelata. Kepentingan negara perlu diutamakan kerana kita melihat di dalam keadaan nilai mata wang ringgit kita yang tidak begitu kukuh, di dalam keadaan pelabur-pelabur asing juga tidak begitu banyak datang ke dalam negara kita akibat daripada kelembapan ekonomi dunia, dan di dalam keadaan di mana industri-industri kecil dan sederhana baru sahaja berusaha untuk bangkit, dan dalam keadaan di mana rakyat-rakyat jelata terutama B40, M40 baru berusaha untuk kembali semula kepada keadaan yang normal, kembali semula mendapat peluang-peluang pekerjaan, kembali semula untuk meneruskan kehidupan bagi membantu keluarga masing-masing, maka sudah tentulah inilah keutamaan dalam negara kita kerana negara kita baru sahaja berdepan dengan krisis COVID yang sangat-sangat perit, dan sudah tentulah keutamaan dan kepentingan rakyat jelata dan kebajikan rakyat jelata perlu menjadikan sebagai satu agenda yang penting di dalam pandangan mana-mana ahli politik dan juga mana-mana parti politik sekalipun. Kerana bagi saya itulah sebenarnya yang menjadikan negara kita aman dan damai sebelum ini, kerana kita meletakkan kepentingan rakyat jelata itu melebihi daripada kepentingan individu maupun kepada kepentingan parti. Jadi bagi saya, ahli-ahli politik, parti-parti politik perlu memastikan
bahawa kepentingan rakyat jelata, kebajikan rakyat jelata perlu diutamakan terlebih dahulu melampaui kepentingan peribadi.